إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan daripada 40 amalan mudah menurut sunnah. Sambungan kita malam ni ialah pada sunnah yang ke-28, iaitu muka surat yang ke-81. Sunnah yang ke-28 ialah bertajuk doa agar boleh membayar atau melunaskan hutang. Riwayat yang dibawa untuk doa ini ialah riwayat daripada Al-Imam At-Tirmizi dalam Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, iaitu doa yang berbunyi Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksud doa ni Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku dengan rezekimu, bihalalika, rezeki yang halal, iaitu dengan maksud supaya kita terelak ataupun terhindar daripada benda-benda yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu sehingga aku tidak meminta-minta kepada selain daripadamu. Itu saja yang dia bawa berkenaan dengan riwayat doa agar mudah melunaskan hutang. Kalau kita tengok doa ni, ianya datang daripada perihal satu orang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Cuma dia tak cerita dalam buku kita ni, dia tak cerita tentang sabab urut hadis ni. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu satu orang sahabat yang memeluk Islam pada pertengahan, maknanya selepas pada Nabi hijrah nak sampai kepada tahun kewafatan Nabi tu, dia antara yang pertengahan tu lah. Abu Umamah Al-Bahili mari daripada suku Al-Bahilah ni. Nabi tengok dia berada di masjid, selalu dia ada di masjid, dan selalu keluar lewat berbanding orang lain. Maknanya dia datang salat, dia duduk, orang lain dah keluar beredar dengan sebab ada urusan yang lain, dia masih lagi duduk di masjid. Dan Nabi perasan banyak waktu keadaan dia macam tu. Waktu zuhur macam tu, waktu asar macam tu, dan berhari-hari. Dan keadaan muka dia tu muram. Sehinggalah Nabi tegur Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ma bika ya Aba Umamah, apa yang telah terjadi kepadamu wahai Abu Umamah sehingga engkau selalu lewat keluar daripada masjid? Dalam riwayat tu sebut, Abu Umamah kata, humumun ghalabatni wa duyunun rakabatni, kerungsingan telah datang kepadaku dan hutang telah
melilit aku. Maknanya dia runsing dengan sebab dia ada bebanan hutang. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa ini kepada Abu Umamah Al-Bahili, iaitu doa yang kita dengarkan tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa yang Nabi berikan. Kalau kita tengok dari segi status hadis ini, para ulama ada perbezaan pendapat dalam menilai darjat hadis ini. Yang tu kita boleh tengok pada muka surat 82. Ada 3 poin yang disebutkan berkenaan dengan status hadis. Yang pertama disebutkan sini berdasarkan daripada kitab Al-Mustadrak oleh Al-Imam Al-Hakim, sebahagian ulama menilainya sahih. Ini yang disebut oleh Al-Hakim. Dan penilaian Al-Hakim ini dipersetujui juga oleh Al-Imam Az-Zahabi. Maksudnya Imam Az-Zahabi pun sama pandangan dengan Imam Al-Hakim, menilai hadis ini sebagai sahih. Yang kedua, Imam At-Tirmizi, Dhiya Al-Maqdisi, menilai hadis ini sebagai hasan. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Tirmizi sendiri di akhir periwayatan hadis ni. Dan juga disebut oleh Dhiya Al-Maqdisi dalam kitab dia Al-Ahadith Al-Mukhtarah. Bila mana sebut darjat hadis ni hasan, maknanya dia asalnya dhaif. Lepas tu dia dikuatkan dengan sebab ada beberapa riwayat-riwayat sanad-sanad yang lain yang lebih kurang masalahnya, lalu digabung, dikumpul sekali, maka dia boleh menaikkan darjat hadis itu. Jadi hadis ni disebut sebagai hasan. Yang ketiga, yang ni penilaian ulama mutaakhirin, iaitu Syekh Ahmad Syakir daripada Al-Azhar dan juga Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Kedua-duanya pun dah meninggal, tapi dia zaman mutaakhir ini menilai hadis ini sebagai dhaif. Seperti mana yang kita tengok tahqiqan Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Musnad Ahmad tu, dan juga seperti mana yang disebut juga oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau terhadap Musnad Imam Ahmad. Kedua-duanya, Syekh Ahmad Syakir dengan Al-Arnaud ni, Shu'aib Al-Arnaud, menyebut pandangan yang sama, iaitu dhaif. Maknanya isu tentang hadis ini ianya bukanlah hadis yang sahih. Sebab pandangan Imam Al-Hakim memang selalunya para ulama tidak menjadikan pandangan yang utama. Sebab memang Imam Al-Hakim ni dalam mustadrak dia terlalu tasahul dalam menilai satu hadis sebagai sahih, tapi tidaklah mengurangkan kredibiliti dia sebagai tokoh. Cuma nak sebut bahawasanya bila mana datang penilaian daripada Al-Hakim, biasanya perlu sokongan pada penilaian yang lain. Biasanya macam tu. Jadi khilaf yang berlaku di kalangan para ulama dalam menentukan status hadis ini ialah berlaku kerana ada satu orang perawi yang bermasalah yang bernama Abdul Rahman bin Ishaq. Ini yang disebut dalam buku kita ni lah. Jadi banyak kritikan ulama rijal terhadap Abdul Rahman bin Ishaq ni. Secara umumnya bila mana ada Abdul Rahman bin Ishaq ini, maka dia akan beri masalah lah kepada hadis itu, dengan sebab dia ada tuduhan pada hafazan dia. Dia bukan satu orang yang dhabit. Maknanya dia ada sedikit tidak, orang kata apa, konsisten dalam dia punya periwayatan dia, dengan sebab dia bukan satu orang yang dhabit. Dhabit ni maksudnya ingatan tak kuat sangat, ataupun dia kurang teliti. Walaupun dia orang yang saleh, tapi boleh jadi dia kurang teliti. Jadi hadis ini kebanyakan komentar-komentar yang lebih kuat menyebut tentang kedhaifannya. Walau bagaimanapun, hadis yang dhaif ini bukanlah satu masalah yang besar sekiranya hadis itu mengandungi anjuran untuk berdoa. Sebab doa ini ialah umum selama mana ianya bermaksud dengan maksud yang baik. Maknanya dia punya doa, lafaz dia tu okey, tidak ada apa-apa yang berat, maka kita boleh amalkan. Itu poin dia. Jadi secara umumnya, bila mana satu orang tu dia berhutang dan dia dibebani dengan hutang sehingga menyebabkan dia runsing, seperti mana Abu Umamah Al-Bahili, dia boleh baca doa ni. Tambah zaman sekarang hidup dengan penuh komitmen ni, kita memerlukan
doa-doa seperti ini untuk menstabilkan keadaan kita. Sebab di akhir hadis ni kalau kita tengok bagaimana Abu Umamah dia datang balik jumpa Nabi, dia beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, selepas aku mengamalkan, aku membaca doa ini, aku dapat melunaskan dan mengeluarkan diri aku daripada bebanan hutang. Okay. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan konsep hadis-hadis seperti ini. Sebab dalam hadis tu dia tunjuk pada kita bagaimana Abu Umamah selepas dia baca, dia dapat keluarkan diri dia daripada hutang. Okay. Macam mana dia dikeluarkan daripada bebanan hutang itu? Macam mana? Okay. Sebab sebahagian orang bila mana dia tengok bacaan-bacaan seperti ini, doa-doa seperti ini, dia telah membayangkan benda-benda yang bersifat miracle, keajaiban. Maknanya bila mana buat doa ni ataupun baca doa ni akan berlaku bantuan-bantuan yang luar daripada jangkaan akal. Itu salah satu, memang diterima oleh para ulama, tapi bukan semua keadaan mesti berlaku dalam bentuk keajaiban semata-mata. Kalau kita tengok syarahan para ulama terhadap hadis ini dalam Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarakfuri, bila mana dia syarahkan hadis ni, sebab Tuhfatul Ahwazi itu ialah syarah kepada Jami' Tirmizi, dia sebut tentang doa-doa yang memberi sentuhan positif pada emosi satu orang. Secara umumnya bila mana kita dibebani hutang, Allah Ta'ala boleh jadikan kita keluar daripada hutang itu dengan cara tak masuk akal dan juga dengan cara yang masuk akal. Dua-dua boleh jadi. Okay. Tapi yang berlaku kepada Abu Umamah Al-Bahili bukanlah seperti mana yang dibayangkan oleh kebanyakan orang Islam yang mungkin penat dengan komitmen hidup, yang mungkin mengharapkan keajaiban demi keajaiban dalam hidup tanpa menghiraukan asbab-asbab duniawi. Akhirnya dia menganggap ianya seperti mantra-mantra yang boleh ubah macam magic, macam sihir. Bukan. Konsep dia bukan macam tu. Konsep doa-doa seperti ini ianya memberikan kestabilan emosi kepada pembacanya, ianya juga memberikan kenaikan semangat kepada orang yang berdoa. Kata Al-Mubarakfuri, lepas daripada Abu Umamah ni dia baca doa ni, Allah Ta'ala jadikan dia tu lebih bersungguh untuk bekerja dan keluarkan diri dia daripada bebanan hutang. Dia bukan dia bangkit tidur pagi, dia tengok bawah bantal dia, ada dekat 500,000 juta, boleh bayar habis. Bukan macam tu. Dia tak berlaku dengan cara macam tu. Boleh tak berlaku dengan cara tu? Boleh. Tapi dia tak berlaku dengan cara macam tu. Dia berlaku dengan cara usaha. Macamlah ibadah-ibadah lain juga, bila mana kita buat, bacaan-bacaan lain pun bila mana kita buat, ianya bukan ialah pendinding yang bersifat magic. Contoh, tuan-tuan naik kenderaan, kita baca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu doa-doa bila mana kita naik kenderaan lah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan sampai habislah yang ada dalam surah Az-Zukhruf tu. Okey. Doa ini bila mana kita baca, adakah pasti kita akan terhalang daripada kemalangan kalau dia nak berlaku? Dia tak menghalang kemalangan tu kalau nak kena pada kita, tapi dia akan menjadikan diri kita berbeza dengan orang yang kemalangan dalam keadaan tak baca doa itu. Itu saja. Dia tak akan ubah, dia tak akan blok. Boleh jadi dia blok, tapi kalau ketetapan dah berlaku, kita akan kena. Kita pasti akan kena. Kita baca doa itu, kita baca doa ini, kemungkinan malapetaka yang nak datang dia tetap berlaku. Kemungkinan orang tak puas hati nak datang kacau, dia tetap akan berlaku. Tapi dia menstabilkan orang tu saat dia membaca. Ini benda yang perlu ditekankan oleh orang Islam untuk kita sedar. Hidup di bumi, kita berpaksikan juga kepada realistik punya keadaan. Nak dapat sesuatu benda, kita tengok asbab al-mubihah, sebab-sebab yang dibenarkan oleh Tuhan, yang menjalankan sunnatullah itu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Cara nak bagi hilang lapar dia kena makan, boleh atau tidak lapar tu hilang tanpa makan? Boleh. Dengan kuasa Tuhan dia boleh. Tapi hukum akal dan hukum keadaan, dia mesti kena makan. Sama jugalah dengan orang yang mengantuk,
bila mana dia mengantuk dia kena tidur. Diejahlah macam mana pun, dia tak akan mujarab seperti mana mujarabnya tidur untuk menghilangkan mengantuk. Boleh ataupun tidak untuk mengantuk tu hilang tanpa tidur? Jawapannya boleh. Atas nama kuasa Tuhan semua boleh jadi. Tapi atas nama asbab-asbab yang Tuhan jadikan. Sebab semua benda ni dilakukan atas dasar sunnatullah. Sebab tu benda ni kita kena sedar, mencari titik persamaan antara sunnatullah dan realistik dalam hidup ni. Satu orang dia ada tanah kebun, dia kuat semayang, dia kuat buat ibadah, tapi kebun dia tak menjadi. Sebab apa? Sebab dia tidak sirami kebun itu dengan siraman yang baik. Tanaman dia tu tidak diberikan baja yang elok. Walaupun dia semayang okey, hubungan dia dengan Tuhan okey, dia datang masjid awal, tiba-tiba dia tertengok kebun orang lain yang mungkin non-Muslim lebih baik hasilnya. Kerana apa? Kerana pemilik kebun yang kedua yang bukan Islam itu telah menjalankan sunnatullah yang betul. Telah menjalankan sunnatullah yang betul. Tuhan boleh jadikan benda tu tumbuh walaupun tanpa ada siraman, baja apa semua boleh. Tapi dari segi hukum yang Tuhan letakkan, siapa-siapa yang beri lebih keutamaan, maka dia akan dapat hasil lebih. Sama juga dengan belajar. Dengan belajar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tak belajar tak akan boleh jadi ada ilmu. Itu konsep dia. Walaupun ada di sana istilah ilmu laduni, ada. Ataupun disebut dengan ilmu wahbi. Wahbi bukan wahabi, wahbi. Wahbi ha dengan baris mati. Maknanya Tuhan beri pada kita. Boleh jadi, benda tu boleh jadi. Tapi umum manusia, dia nak pandai, dia kena belajar. Umum manusia macam tu. Boleh berlaku jarang-jarang, tapi bukan berlaku pada semua orang. Orang-orang yang terpilih. Cuma kita melihat pada diri kita, bila mana kita nak keluar pada bebanan hutang, kita kena make something, kita kena buat pergerakan ke arah itu. Doa baca, usaha pun kena ada. Sebab tu kalau tengok Abu Umamah Al-Bahili, lepas daripada dia baca doa tu, kalau kita nak menganggap riwayat ni betul, sahih, ianya memang betul-betul sahih, maka kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh syarah para ulama, bahawasanya Abu Umamah lepas dia dapat doa tu, hilang runsing dia. Sebab kadang-kadang kita, bila mana kita kena satu ujian ni, satu orang dia tak sama keadaan waktu dia kena ujian. Ada orang dia kena uji, dia nak, orang kata apa, move on tu cepat. Kena uji, dia tak ambil masa lama, tapi otak dia fikir, aku nak buat usaha apa nak keluar pada ujian ni. Dia nak move on tu laju. Ada orang dia take time lama dalam proses nak healing perasaan tu. Ada sampai seminggu, ada sampai sebulan. Waktu nak healing tu tak ada satu kerja pun dia boleh buat, sebab terganggu perasaan. Saya tahu ini perbezaan setiap orang. Cuma perbezaan itu bergantung kepada hubungan spiritual juga macam-macam mana pun. Sebab tu ada satu kelompok manusia atas muka bumi ni, dia nak menafikan unsur spiritual dalam tubuh manusia. Tapi kita kena tahu, kita sebagai manusia ni, kita tak akan lari daripada elemen-elemen itu. Kita ada roh, kita ada akal, kita ada nafsu, kita ada jasad kita ada qalb, kita ada hati kita. 5 elemen ini dia akan sentiasa berulang alik dan berbolak-balik di antara kesemua tu. Maknanya antara akal, antara hati kita, antara nafsu kita, ini semua yang akan menyebabkan progression, pergerakan itu berlaku. Okay. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sini, nak bagi faham lah. Ada orang dia ingat ayat-ayat seperti ni ialah ayat-ayat yang boleh block. Sebab itulah benda-benda ni kalau tak faham, dia boleh menajamkan benda-benda yang karut. Contoh, beli kereta baru, minta orang ataupun orang-orang tertentu lah, bukan orang kebanyakan, orang tertentu, tok guru ke ustaz ke yang disangkakan orang tu ada kehebatan lah, dia buat sikit bacaan, dia tiup pada air tu pun renjih pada kereta. Tujuannya untuk mengelak malapetaka. Sebab apa? Sebab percaya kalau tak renjih, malapetaka akan boleh berlaku. Renjih pun jadi. Okay. Ini semua ni
kerana tidak meraihkan sunnatullah. Tidak meraihkan sunnatullah. Sebab tu kita akan tengok orang-orang yang bukan Islam, mereka mengambil asbab-asbab ini menyebabkan mereka lebih ke hadapan. Lebih ke hadapan. Dan orang-orang Islam kadang-kadang dia tertutup. Dan inilah yang disukai dan diidamkan oleh musuh-musuh Islam. Terbantuknya orang Islam pada bahagian itu, iaitu menunggu keajaiban, yang mana keajaiban itu tak akan berlaku pun melainkan bila mana ada development, ada pengembangan. Contoh kalau kita tengok, saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Manusia bila mana dia ada kekurangan, dia akan mula mengembangkan bakat dia. Contoh, tuan-tuan mungkin pernah tengok video yang orang duk viral 2-3 hari baru ni, bukan 2-3 hari lah, sekitar minggu 2 minggu ni. Ada satu orang yang buta beli telefon smartphone dan dia laju. Dia boleh main telefon tu macam orang celik. Apa yang ada pada diri dia? Yang ada pada diri dia ialah pengembangan panca indera lain. Dengan sebab dia tak ada penglihatan, tak ada, dia kembangkan panca indera lain, iaitu deria rasa dia dan juga pendengaran dia. Bukan sihir, tapi itu dia panggil al-asbab al-mubihah, sebab-sebab yang Tuhan benarkan untuk kita buat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ni kamera, kita punya smartphone apa semua ni, kalau dia zahir pada zaman ahli sihir Firaun, ahli sihir Firaun akan rasa ini sihir apa ni, hebat sangat ni, boleh buat connection dengan orang tempat lain. Sedangkan dia bukan sihir, telefon bukan sihir. Tapi manusia berkembang melihat kita ni bukan hanya hidup semata-mata, kita ni menyelam di dalam gelombang-gelombang yang boleh dimanfaatkan ni, gelombang-gelombang bunyi apa semua ni. Lalu berlakulah perkembangan. Tapi syarat dia kena ada usaha, kena buat kajian, baru ada perkembangan. Macam mana nak keluarkan diri pada hutang kalau duduk berpeluk tubuh, duduk atas katil, baring, tak nak tengok, tak nak jumpa orang? Kekallah hutang tu, tak boleh dibayar sampai bila-bila pun. Kekal. Walaupun dia baca doa ni 10 kali, 20 kali dalam setiap sekali dia salat, tak akan menyelesaikan masalah. Ini benda yang nak kita sedar dululah, benda yang nak kena faham dulu. Sebab ada orang dia melihat pada stage. Sebab tu orang kita nak apa-apa je dia mesti soalan dia tu berbentuk, dia ada konsep tu. Contoh, mari jumpa ustaz ada tak ayat-ayat nak bagi anak lembut hati? Mustahil. Ustaz tu pun kerah hati, kita tegur pun dia tak ambil teguran kita, dia sendiri kerah hati. Mana nak katanya ini benda-benda yang luar, benda tu tak dapat dibuktikan, tak dapat dijelaskan dengan jelas. Nak bagi lembut hati boleh berdoa pada Allah Ta'ala, tapi ayat khusus tak ada. Bolehlah try mana-mana ayat Quran atas dasar ikhtiar syar'i, itu boleh try. Macam juga orang kata apa, orang yang sakit benda-benda gangguan dalaman ni, itu semua tajribah, itu semua testimoni. Nampak orang macam kena sampuk, baca ayat Quran. Tapi Islam dia bukan agama yang terima saja sehingga menolak pada bahagian yang lain, dan bukan tolak saja dan tak nak ambil bahagian-bahagian yang lain. Dia seimbang. Sebab tu kita kena tengok keseimbangan. Dia ada benda gaib yang kita tak boleh terobos. Tak boleh kita langkau, tak boleh. Sebab tu ada orang kita ni dia silap faham. Bila mana anak dia terkena gangguan, boleh tengok benda-benda pelik-pelik. Tengoklah kereta duk parking, bawah parking kereta tu tengok. Bukan orang je, ada jin, muka katak kepala orang, dia boleh tengok benda lain. Okay. Lalu mak ayah rasa itu kelebihan. Sebenarnya itu sakit. Itu sakit, itu bukan kelebihan. Yang ada indigo apa semua ni sakit tuan-tuan, dia bukan kelebihan. Ini bukan bakal bomoh yang dilahirkan. Kan? Itu sakit. Itu kena pergi berubat lah. Okay. Cuma kita dia nampak benda macam tu, dan dia nak kelebihan-kelebihan ghaibiyah seperti itulah yang diidamkan. Tak ada duit, tepuk-tepuk beg duit, baca ayat tu sikit, penuh pitih tu Terengganu tu duit. Saya ni tak boleh nak move on lagi ni sebenarnya. Okay. Mana tepuk-tepuk ni, tepuk beg duit yang kosong, keluar duit not 50, penuh, boleh buat bayar duit. Itu mustahil nak berlaku. Sebab tu orang kita dulu terpedaya dengan orang boleh tarik duit. Tuan-tuan ingat?
Pergi dekat pokok serai wangi, baca ayat-ayat sekian, nak deal dengan bunian alam lain tu. Sebab nak berlaku trading, nak tarik duit mata wang dia, tarik ke kita ni. Sampai sudah tak keluar pun. Sebab apa? Karut. Ini benda karut. Ini benda nonsense. Ini benda sampah. Tapi manusia menerima. Sebab apa? Tekanan hidup. Apa lagi cara nak bagi aku boleh keluar pada komitmen hidup yang banyak ni? Cubalah apa saja pun, walaupun benda tu dilarang oleh agama. Okay. Jadi saya nak sebut konsep baca doa ni, ini konsep yang kita kena faham. Bukanlah baca doa menunggu keajaiban. Bukan. Baca doa itu ialah untuk memberi kestabilan emosi dan juga membuka hubungan baik kita dengan Tuhan. Tuhan boleh beri dengan cara luar pada akal, tapi kita bukan tunggu yang tu. Kita usaha juga. Kadang-kadang kita usaha nampak tak jalan. Daripada beberapa kali tak jalan, baru Tuhan izinkan jalan tu terbuka. Tapi Tuhan nak tengok movement, pergerakan. Tuhan nak tengok progression yang berlaku. Perform something, buat sesuatu, nak menunjukkan bahawasanya kamu betul-betul tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam hadis Nabi sebutlah hadis, sesiapa yang bertawakal kepada Allah seperti mana tawakalnya burung, maka dia akan masuk syurga. Ini hadis yang sahih. Sebab apa Nabi cuba mention tawakal burung? Tuan-tuan tengok burung-burung yang berterbangan ni, dia bangun pagi, kita pun tak tahu macam mana dia bangun pagi. Okay. Cuma setiap pagi kita akan tengok burung ni dia aktif. Dia bangkit pagi, dia aktif. Okay. Dan dia tak tahu berapa nilaian rezeki yang dia akan dapat. Tapi dia try hard, dia keluar. Sebab tu Nabi memberikan contoh seperti ini. Nak suruh kita tengok dengan mata kepala kita, burung yang dia punya kekuatan tak sekuat kita, yang dia punya kabel tak sekuat kabel kita, tapi dia keluar. Dia make movement, dia buat pergerakan, dia develop something, dia try pergi tempat ni. Walaupun ancaman dan risiko mesti ada, tapi dia dapat rezeki. Risiko memang akan kena lah. Okay. Saya nak sebut ni supaya kita, khususnya umat akhir zaman ni, jangan terpedaya dengan benda-benda yang bersifat surface, permukaannya indah tapi luarannya lain. Sebab tu ada orang dia sakit teruk, dia pergi hospital tak jalan, dia seakan-akan putus harapan. Akhirnya terdengar bunyi ada orang pandai buat pembedahan batin, try, kena tipu. Ada penyakit bengkak bawah leher ni, belah nak buang bengkak dia. Rupa-rupanya Tok Womo yang kata pandai belah batin tu, dia dah genggam lama, dah lemak ayam dalam tangan dia. Ini bengkak. Tak ada apa pun. Penipuan. Akhirnya 20,000, 30,000 habis. Apa jadi? Kita dieksploitasi oleh orang yang cuba untuk mengekalkan konsep tertutup ini. Saya nak sebut pada tuan-tuan bila mana kita datang kepada doa ini ataupun datang kepada sunnah seperti ini, kita bukan umat yang menunggu keajaiban. Kita berusaha, keajaiban tu ada. Saya bukan anti benda ajaib. Saya nak kata keajaiban Tuhan tu ada. Okay. Cuma kita bukan golongan yang over pada benda tu. Kita seimbang pada keduanya. Okay. Kemudian poin yang seterusnya pada muka surat 82 ni, hutang merupakan perkara yang seeloknya dielakkan kerana ia membebankan penghutang. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, dia ada satu ayat 282. Surah Baqarah ni ada 286. Ayat 282 ialah ayat yang terpanjang dalam surah Baqarah, bahkan terpanjang dalam Al-Quran, menerangkan tentang tata cara berhutang. Sebab dengan hutang ni lah manusia akan melazimi benda-benda jahat yang lain kalau dia terbeban dengan hutang. Sebab tu dalam hadis Nabi ni ajar pada kita sebelum tidur doa pada Allah Ta'ala supaya terlepas daripada belitan hutang. Sebab orang yang terbelit dengan hutang, bila mana dia tak boleh bayar, mulutnya akan pandai menipu, akalnya akan menjadi kotor. Dia boleh fikir sebab dia nak cipta alasan. Tapi kalau dia tak berhutang, dia tak buatlah benda tu. Bukan salah berhutang, berhutang tu boleh. Bahkan Nabi pun ada riwayat menunjukkan Nabi berhutang. Nak tunjuk pada kita, kita kena kenal
antara keperluan dan kemahuan kita, supaya kita tidak menjadi hamba kepada hutang ini. Itu benda yang kita kena sedar lah. Sebab agama ni dia meletakkan benda-benda yang boleh menjaga masalah hidup supaya kita tak hidup. Sebab zaman sekarang ni stres datang kerana masalah kita yang create stres tu. Kita yang create masalah tu, akhirnya kita stres dengan masalah itu. Bukan masalah tu datang dalam bentuk ujian yang memang tiba-tiba tak ada campur tangan lain. Kita yang menjemput ujian tu datang, lepas tu kita tak boleh nak tahan, kita stres dengan ujian itu. Jadi berhati-hati. Sebab hutang ni kadang-kadang dia boleh create keadaan kita daripada elok jadi kurang elok. Jadi hadis tu tadi, doa tu tadi, muka surat yang ke-81 tu kita boleh amalkan kalau kita ni memang ada hutang. Dan saya rasa ramailah orang sekarang ni ada hutang lah. Dan kita ni negara Malaysia ni antara negara yang orang usia awal lagi berhutang. Ada lagi negara lain yang hutang banyak, mana orang-orang yang daripada muda berhutang. Cuma nak kata kita ni, kita punya vibe kita ni, kita punya keadaan negara kita ni, orang-orang yang tak habis belajar peringkat degree pun dah dibebani hutang. Nak sebut pada kita bahawasanya memang semua orang duduk dalam bebanan hutang. Tapi urus hutang itu dengan baik. Mohon pada Tuhan supaya dibukakan jalan untuk kita ni cepat keluar daripada hutang. Seterusnya kita pergi kepada sunnah yang ke-29. Doa sunnah menghilangkan gangguan syaitan dalam salat atau membaca Al-Quran. Ini muka surat 83. Daripada Uthman bin Abil As, Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, inna asyaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dhaka syaitanun yuqalu lahu khinzib, fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu watfil ala yasarika thalathan. Qala fa fa'altu dhalika fa adhhabahu Allahu anni. Tengok hadis ni riwayat Muslim. Kata Uthman bin Abil As, seorang sahabat, dia datang jumpa Nabi, lalu dia pun mengadu pada Nabi tentang masalah dia. Apa masalah dia? Inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Maksud dia apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang aku ketika mana aku salat dan juga ketika mana aku nak baca Quran. Cuma terjemahan disebut, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan menghalangiku daripada salatku dan bacaan Al-Quran dan menggangguku. Maknanya bila mana dia salat dan dia baca Quran, ada je benda yang menyebabkan dia tak selesa ataupun memasukkan dia dalam keadaan was-was. Keliru dia, keliru bilangan rakaat dia, keliru dekat mana ayat Quran yang dia baca. Itu gangguan yang berlaku kepada Uthman bin Abil As. Kemudian kata Nabi, Zaka syaitanu yuqalu lahu khinzib. Nabi kata itulah syaitan yang dinamakan dengan nama khinzib. Sebagai riwayat dengan baris atas khinzab, ada sebut dengan macam tu. Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu watfil ala yasarika thalathan. Kata Nabi, bila mana kamu merasakan gangguan itu, salat je berat, mengantuk, tak boleh nak fokus, baca Quran je menerawang ke lain, bila mana berada dalam keadaan seperti itu, Nabi kata hendaklah kamu minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Fata'awwadh billah dengan maksud menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada sebahagian riwayat sebut. Itu antara bacaan ta'awuz bila mana kita rasa diri kita diganggu oleh syaitan. Maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dan ludahlah ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Waktu salat dan juga waktu baca Quran. Sebahagian riwayat, antaranya riwayat Abu Daud, Nabi sebut ketika mana salat, ludah ke bawah. Bukan ludah belah kiri, bawah. Tapi waktu baca Quran bolehlah nak ludah ke belah kiri. Sebab apa? Sebab apa ludah ke bawah? Sebab kalau salat jemaah, ludah belah kiri, ludah orang. Ludah ke bawah. Sebab apa ludah ke bawah? Masjid dulu saf salat dia daripada pasir. Kalau buat kat masjid ni, jenuh JK nak bersih lah.
Ludah tu dengan isyarat, bukan ludah dengan kohok-kohok hijau bagi dekat sepinggan kat bawah, bukan. Ludah isyarat je lah, ludah isyarat. Utful bi isyarah. Utful ni maksudnya macam ludah. Okay. Dia macam ni tuan-tuan. Bukan kita meludah ni kerana kita nak meludah macam sebab ada kahak ataupun ada bendalir yang kita tak selesa dalam rongga mulut ni. Kita meludah dengan sebab tak puas hati. Contoh, datang orang yang kita sedang bergaduh dengan dia. Dia datang, kita kata, "Cis, benci aku." Itu isyarat. Kita bukan nak meludah, ataupun ada orang, puih dia meludah. Dia macam tak suka dengan kehadiran orang tu. Jadi bila mana buat macam tu kepada syaitan, sebab ini arahan Nabi, ianya menunjukkan kita firm, tak terkesan dengan kedatangan dia, tak terkesan. Okay. Jadi dalam hadis ni kata Uthman bin Abil As, fa fa'altu dhalik, aku mengamalkannya, fa azhabahu Allahu anni, Allah Ta'ala menjauhkan aku, menghilangkan gangguan itu daripada aku. Okay. Kita tengok syarah muka surat 84, ada beberapa poin. Okay. Khinzib adalah nama syaitan yang mengganggu orang dalam salat. Ia boleh dibaca juga dengan khinzib ataupun khinzab. Ini yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam syarah dia terhadap Sahih Muslim yang berjudul Ad-Dibaj fi Syarhi Sahih Muslim. Dia ada dua orang tokoh besar yang tulis syarah Sahih Muslim yang agak terkenal. Satu Imam An-Nawawi yang terkenal dengan nama kitab tu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang kedua Imam As-Suyuti Ad-Dibaj fi Syarhi Sahih Muslim. Dua-dua ni jauhlah jarak tu. Imam Nawawi kurun yang ke-7 ataupun kurun yang ke-6. Imam As-Suyuti dia kurun yang ke-10 ataupun kurun yang ke-9, sebab dia wafat tahun 911 Hijrah. Imam An-Nawawi lagi awal, beratus tahun lah beza antara dua orang ni. Okay. Ada juga ulama yang membaca dengan sebutan khanzab. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Okay. Ia adalah gelaran bagi syaitan yang mengganggu salat yang bermaksud potongan daging yang busuk. Khinzab tu maksudnya ialah potongan daging yang busuk. Sebab apa? Benda busuk dia akan attract kita untuk tak fokus. Diumpamakan, lalu diberi nama kepada syaitan itu dengan khinzab ataupun khanzab. Dua-duanya bermaksud qita'atul lahm, potongan daging yang dah mula memburuk. Jadi jangan bagi nama anak ni tiga ni, khinzab, khanzab ni. Okay. Ini ialah nama-nama yang buruk. Okay. Cuma kalau kita tengok, saya sebut sikit lah ni, luar sikit, pemberian nama dia, kita ustaz-ustaz ni kadang-kadang orang datang tanya nak bagi nama anak. Saya bukan jenis orang yang suka istisyar orang untuk bagi nama ni, maknanya cadang nama ni. Okay. Sebab saya rasa itu benda yang simple dan orang tu dia boleh cari nak makna-makna yang baik, dia letak pada anak dia. Cuma memberi nama kepada anak ini ianya sunnah Nabi, dan memberi nama itu berilah nama yang bermaksud baik. Dalam hadis Nabi sebut dua nama yang disukai oleh Allah Ta'ala ialah Abdul Rahman dengan Abdullah. Ini adalah nama yang Tuhan suka kalau bagi kepada anak dengan nama macam tu. Tapi orang kita tak rasa kemah lah nama tu, sebab Abdul Rahman, Abdullah. Tambah kalau orang Melayu, dia tua nanti tukar nama lain, bukan tukar panggilan tu tak sedap. Tuan-tuan, Abdul Rahman orang panggil Man ya nanti. Tu kalau orang standard. Kalau Terengganu panggil apa? Deraman panggil. Jahanam tu nama tu. Deraman, panggil Deraman. Bunyi pun tak sedap. Tua panggil Deraman. Okay. Kalau Abdullah panggil Pak Allah lah. Kalau Terengganu panggil Dollah teruk. Okay. Teruk lagi, dia punya bunyi tu teruk. Okay. Sebab tu orang kita tak nak bagi nama macam tu. Jadi nak bagi nama kemas-kemas sikit lah. Okay. Tapi nak kata dua nama tu adalah nama yang disukai lah, nama yang disukai. Okay. Tuan-tuan boleh bagi apa saja nama yang tuan-tuan rasa okey maknanya dan tidak mengundang benda-benda yang pelik lah kepada anak tu bila mana dia berusia nanti. Contoh kalau tengok masyarakat Arab, bila mana dia beri nama anak, dia beri nama anak tu mengikut karakter kabilah dia. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada sahabat yang bernama
Hanzalah. Ada sahabat yang bernama macam-macam lah nama-nama yang menunjukkan agresif. Hanzalah ni ialah sejenis buah yang berduri. Sebab apa? Di sisi masyarakat Arab, tradisi memberi nama kepada anak ni tujuan ialah untuk menguatkan kabilah. Nusammi abna'ana li'a'da'ina. Kami beri nama anak-anak kami ni untuk musuh-musuh kami. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada sebahagian sahabat yang bernama Amru bin Al-As. Amru tu okey lagi. Okey. As tu problem. As maksud dia apa? As mari pada perkataan asi. Orang yang sangat something, ultimate something dia. Dia as. Dia sangat-sangat berbangga dalam kerja jahat yang dia buat. Nama something. Tapi kalau nama hamba, nama dia sedap. Contoh Bilal. Bilal ni nama yang sedap lah, nama yang indah, yang baik. Yang ni untuk yang tak keluar kampung. Itu style. Orang kita ada style kita lah. Cuma kita orang Melayu ni dia dalam bab nak bagi nama anak ni dia menerima nama-nama Arab lebih banyak berbanding nama-nama Melayu yang lama. Nama-nama klasik lama tak ada lah. Orang kita tak bagi dah kot nama-nama anak kita ni berdasarkan bahasa Melayu lama. Tak jumpa dah kot orang nama Tuah ke Kasturi pun tak jumpa dah. Dari segi makna tu okey, tak ada masalah pun nama tu okey. Cuma orang kita lebih minat nama-nama yang ada unsur Arab. Sebab memang orang kita ni dia ada rasa hebat lah. Dan memang kalau kita tengok bila mana satu bangsa tu dia terima Islam, antara benda yang dia akan terima secara tak sedar ialah budaya Arab. Macam kita lah orang Melayu. Bila mana kita terima Islam, kita menerima budaya Arab. Kita ada pemakaian jubah bila mana nak beribadah. Sedangkan asal orang Melayu tak pakai pakaian baju kemeja yang labuh sampai ke buku lali ni. Jubah tu ialah asalnya baju kemeja. Nisbah kita ni baju kemeja lah. Baju kemeja, cuma baju kemeja kita ni sampai dekat pinggang bawah sikit. Dia punya baju kemeja sampai ke bawah. Sebab tu tuan-tuan tengok di Arab Saudi, pakaian kerja dia orang itulah. Sebab itulah baju kemeja dia orang. Itulah pakaian yang kata apa dominan bagi masyarakat dia orang. Tapi kita terima sekali. Bahkan kita angkat pakaian tu sebagai pakaian orang-orang yang baik, yang elok, tak salah pun benda tu. Cuma nak katanya kita terima. Termasuklah seni bina nak buat masjid pun kita terpengaruh dengan kubah. Tapi kubah ni dia ada sikit kata apa penelitian lah sejarah. Sebab kalau tengok peringkat awal orang Arab dia tak ada pun kubah ni. Yang ada kubah-kubah ni ialah daripada India kebanyakannya. Sebab kalau tengok dulu Masjid Nabawi apa semua ni tak ada unsur kubah lagi. Daripada India ni daripada Turki Uthmaniyah. Ini orang kata apa kesan seni bina yang kuat lah. Jadi ianya besar. Cuma nak kata orang kita ni dia ambil lah benda tu. Sampai pada nasi pun ambil. Nasi pun ada nasi Arab kita ni. Walaupun kuahnya nasi kandar. Okay. Tapi nasi tu panggil nasi Arab lah. Okay. Sebenarnya kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia tak ada yang namanya ruzul Arab. Tak ada. Ruz tu maksudnya nasi. Tak ada. Sama macam kita orang Melayu kan. Ada orang jual nasi Melayu? Tak ada. Nasi kandar kampung Melayu ada. Okay. Cuma nak kata nasi Melayu dominan apa? Nasi lemak. Kalau orang Terengganu nasi dagang dia, nasi kerabunya. Okay. Nasi ini ialah nasi yang dimakan oleh orang Melayu mengikut budaya dia. Tapi kita tak ada jumpa juadah namanya nasi Melayu. Cuma datang Arab, kita akan panggil restoran nasi Arab. Tapi Arab tidak menamakan nasi yang dia makan itu sebagai ruzul Arab, tak panggil. Cuma nak kata budaya tu kita ambil. Okay. Khinzab apa semua ni nama-nama yang tak elakkan. Tak bagilah nama anak dengan macam ni. Okay. Cuma nak kata ada sebahagian masyarakat dia bagi nama anak dia. Contoh macam orang Arab dia akan bagi nama anak dia Fahad. Fahad ni maksudnya harimau kumbang yang malas. Tapi harimau ni ialah bentuk kemegahan, bentuk-bentuk kehebatan. Okay. Poin seterusnya, tujuan gangguan ini adalah supaya seseorang Muslim tidak dapat khusyuk dalam salatnya dan tidak dapat merasai kelazatan ibadah. Itu poin dia lah. Common seperti mana tugas umum syaitan dan iblis ni. Sunat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim apabila terasa gangguan syaitan di dalam salat dan sewaktu membaca Al-Quran. Maknanya sebut ta'awudz bila mana kita rasa ada gangguan, kita stop, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
benda tu boleh. Okay. Yang seterusnya, disunat meludah di sebelah kiri sebanyak 3 kali apabila merasai gangguan ini. Ulangan ludahan sebanyak 3 kali ini sebagai isyarat kesungguhan seorang Muslim kepada gangguan syaitan. Macam saya sebut tadi lah, dia hanyalah ludahan yang bermaksud tiupan angin saja, bukan mengeluarkan air liur yang banyak. Tapi bila mana sebut meludah ni, dia adalah isyarat, dia adalah akan keluar air liur tu sikit. Okay. Jika dia salat berjemaah dan berada di kiri sekali, maka dia boleh melakukan sunnah ini. Jika dia berada di tengah-tengah dan mempunyai kain dan sapu tangan, maka boleh dia meludah padanya. Itu antara cadangan yang dia bagilah, muka surat 85. Jika tidak memadai, memaling kepala ke kiri sambil berta'awuz sahaja tanpa ludahan. Cuma perlu berhati-hati bergerak mengambil kain sapu tangan supaya tidak membatalkan salat dengan gerakan yang banyak. Maknanya kita ambil kain dan kita ludah di sapu tangan ataupun tisu yang kita bawa, itu pun boleh lah, sebagai nak merealisasikan sunnah ni. Okay. Ludahan di sebelah kiri F mempunyai 2 maksud. Kerana syaitan itu selalu disinonimkan dengan bahagian kiri lah, sentiasa berada di sebelah kiri. Kerana jantung di sebelah kiri jasad insan dan ia merupakan tempat godaan syaitan. Sebab bahagian kiri ni ialah jantung. Itu antara pandangan-pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Ini disebut dalam Syarah Hisnul Muslim pun. Okay. Cuma saya nak kata, gangguan ketika mana melakukan salat dan gangguan ketika mana baca Quran itu normal. Sebab tu waktu Nabi salat malam, Nabi diganggu oleh syaitan. Ni salat qiyam ni diganggu oleh syaitan. Kita bagi lalu azan dulu. Okey. Saya nak bagi beberapa kesimpulan je lah daripada 2 sunnah yang dah kita sentuh pada malam ni.
iaitu berkenaan dengan doa agar dapat melunaskan hutang. Tadi kita dah sebut dan saya memang nak terangkan konsep sebenar untuk melihat realiti. Jangan melihat bacaan itu sebagai bacaan yang bersifat mantra ataupun penjemput rezeki, tangkal apa semua, bukan. Ianya ialah satu ucapan yang diajar oleh Nabi untuk merealisasikan rasa berharap kita kepada Allah Azza wa Jal dalam menghadapi ujian hidup. Itu je, tak lebih daripada tu. Dan dia nak beri kestabilan emosi. Okay. Yang ke-29 ni, sunnah ke-29 ni, ini ialah benda gaib yang Nabi arahkan. Benda gaib yang Nabi arahkan. Okay. Ada beberapa persoalan sebelum kita tutup kuliah kita ni. Boleh jadi ataupun tidak, lepas pada baca ni kekal lagi gangguan tu. Boleh jadi. Boleh jadi. Cuma sahabat yang bernama Uthman bin Abil As, dia baca, dia ambil amalan tu pada Nabi dan dia buat waktu dia kena kacau, dan akhirnya kacau itu berakhir. Tak ada kekacauan tu, hilang kekacauan tu. Tapi kalau kita buat, kalau kita kena sekarang, kita buat macam ni, lalu kita tak dapat, kita masih lagi dibelenggu dengan benda-benda kekacauan ini. Kerana apa? Kerana tak tepat sunnah Nabi ke ataupun kerana apa? Kerana kecekalan dan bulatnya hati waktu mengamalkan tu tak kuat. Itu poin dia. Sebab macam-macam mana pun dia akan balik kepada wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah bertawakkalnya orang-orang yang bertawakal. Sebab tu kita kena faham konsep tawakal. Konsep tawakal bukan menunggu keajaiban. Dua-dua ni ada hubung kait. 28 dengan 29 ni sunnah ni. Dia bukan menunggu keajaiban, meraihkan ajaran, tapi berada dalam realistik hidup. Bila mana kita tengok kita usaha tak jalan, ada kelompongan yang kita tak perasan. Sebab kita kena balik juga kepada hadis Nabi, iaitu Nabi suruh kita ni tafaul. Tafaul ni maksud dia apa? Optimis. Optimis ni maksudnya tak cepat jatuh. Kalau salah, cek dekat mana tak betul, buat muhasabah balik. Kita mungkin akan jatuh lah, mungkin akan jatuh, mungkin akan terkurang di mana-mana, tapi buat perubahan dan tengok mana-mana angle, mana-mana sudut yang mungkin kita tak ambil peduli sangat. Okay. Cuma nak katanya gangguan akan datang, ujian akan datang. Sama ada ujian yang berbentuk syaitan datang ganggu fokus kita, ataupun ujian yang berbentuk ujian-ujian umum yang semua orang kena, iaitu ujian menghadapi orang yang berbagai-bagai karenah, ujian birokrasi dalam macam-macam urusan. Ini semua yang kita kena dan kita akan hadapi, telah hadapi pun mungkin. Okay. Cuma nak sebutnya ialah hidup tak akan pernah berhenti daripada ujian. Cara untuk keluar tu ada disebutkan dalam syariat, tapi kita kena sedar untuk kita pastikan kita memang tak akan kena, itu mustahil. Semua orang akan kena, semua akan kena ujian. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya, kalau sempat lah, sebelum Ramadan rasanya sempat kot. Sunnah yang ke-30, iaitu muka surat 85. Okay, maknanya kita berbaki 10 lagi sunnah untuk kita selesaikan bacaan risalah kita ni. Okay, jadi moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.